bagi tahu dengan majikan, saya memang tak puas hati dengan tindakan diorang buang saya kerja. Hari pertama tu pun sudah ada pekerja. Bermakna ini memang terang-terang nampak sudah langgar SOP, tak dapat approval daripada PT. Ya, apa hal? Apa? Baik, nak tembak gua. Kan. Yang ada call saya. Siapa? Dia cakap jangan ambil video belakang sebesar tu. Siapa cakap? Dia orang ada call saya. Dia orang tu siapa? Management ada bagi tahu sama saya. Okey, tak apa. You bagi tahu management. Ini kawasan. Okey. Dah. Sekarang you messenger lah. Dia punya message you hantar sini. Sekarang you hantar saya ambil message di sana. Ini kawasan. Bukan you orang main kawasan. Betul. Saya bukan masuk Kelang. Saya duduk luar. Jangan marah saya. Bukan. Bukan. Bila you mau cakap dengan dia, tunjuklah ganas sikit. Baru dia tahu Gobi marah. Tak apa, you pergi cerita dengan dia. Saya takkan stop. Saya minta maaf. Saya minta, you cakap sama dia, saya memang saya mau bawa isu ni. You sendiri pun tahu bahawa dia orang sengaja buang saya. Dan kenapa pula you nak support untuk benda yang tak betul? Saya kerja. Bila orang berita Bang, walaupun kita jalankan tugas, kalau orang panggil kita jatuh gaung, kita takkan buat jatuh gaung. Salah mah. Kita mau ada prinsip. Prinsip ni betul-betul, cakap betul. Kalau tak ada tu, cakap tak ada. Tu saja. Sekarang kalau you panggil siapa pun tak apa. Panggil dia mari cakap dengan aku tak apa. Saya betul-betul tak heran dengan benda ni. Jangan marah saya lah. Bukanlah bang, saya bukan marah. Jangan marah saya. Tapi you tahu lah, bila saya bercakap ni, biasalah. Biasalah, tapi jangan marah ya. Tak apa. Kita bekerja mah. Apa saya mau ni? So, bagi tahu dengan majikan, saya memang tak puas hati dengan tindakan diorang buang saya kerja. So, saya akan bawa sampai hujung mana pun tak apa. Saya akan bawa. Saya punya prionasi sekarang diorang sudah taruh pasir tau. You mau saya diam tak? Kalau saya buat macam tu, you mau diam? You punya anak bini mau makan apa? Takkan mereka tak tahu? 30 tahun saya punya jasa, dia tak kenang langsung. Silverstone Berhad, sebuah syarikat yang mencanang diri sebagai bertaraf antarabangsa dengan menghasilkan tayar berprestasi tinggi untuk pelbagai jenis kenderaan dan keperluan industri. Seperti kebanyakan syarikat lain, Silverstone juga terkesan akibat Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac untuk membendung COVID-19. Kilang ditutup dan pekerja dilarang memasuki premis kerja. Namun, mengikut peraturan ditetapkan kerajaan, mereka tidak boleh dinafikan gaji atau kemudahan kerja yang lain. Silverstone bagaimanapun mempunyai perancangan sendiri, iaitu menurut pekerja di situ, melanggar PKP dan memudaratkan pekerja. Tapi kesatuan dibagi tahu ada pekerja yang masuk kerja tanpa pengetahuan kesatuan dan diarahkan masuk untuk bertugas. Dan didapati masa itu baru hari pertama pengisiaran Perdana Menteri mengenai penutupan kilang tentang penularan COVID-19. Hari pertama itu pun sudah ada pekerja. Bermakna ini memang terang-terang nampak sudah langgar SOP, tak dapat approval daripada MITI. Ketika itu, Govindasamy sudah bekerja di kilang itu untuk lebih 30 tahun dan adalah sandaran utama pekerja untuk menyelesaikan sebarang masalah dengan majikan. Akibat 20 tahun membela pekerja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin kesatuan, Govindasamy sering menjadi sasaran majikan, namun beliau tetap lantang memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja. Tidak lama selepas kerajaan melaksanakan PKP, Govindasamy dihubungi pekerja kilang Silverstone pada 14 April. Ketika itu, penutupan premis kilang atau syarikat masih berkuat kuasa, tetapi sebilangan kaki tangan diarahkan oleh majikan untuk bekerja. Tapi bila majikan secara senyap-senyap panggil segelintir pekerja untuk masuk bekerja, dan baru pula pekerja-pekerja ni mula nak ungkitkan pasal
allowance makan, lepas tu tak ada persediaan cukup. Sepatutnya sebagai seorang pekerja, kita tahu kita punya hak tu bila kita nak hadirkan kerja, macam mana kita nak jaga kita punya safety. Pasal kita bukan semua pun pekerja yang tak berpelajaran ke apa tak. Sepatutnya pekerja dalam ini sebagai asas setiap pekerja dia kena tahu. Antara masalah utama pekerja adalah mereka tidak diberikan perlindungan keselamatan yang secukupnya untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Pekerja yang telefon saya tu, dia yang telefon saya. Padahal saya duduk rumah masa tempoh dalam PKP, saya duduk rumah. So budak tu, pekerja tu dia telefon saya, dia tanya dekat saya tentang nasihat macam mana nak pergi kerja semua. Dia punya SOP semua macam mana. So saya ceritakan pasal SOP yang dibenarkan oleh kerajaan saja. Macam masa bila pekerja diminta hadir, dia kena adakan surat PKP. Lepas tu company kena dapat approval dari MITI. So sanitizer, so penjarakan sosial. Ini semua saya dah cerita. Apa yang kerajaan bagi tahu dekat sejarah kepada rakyat, benda itulah saya bagi tahu dekat dia. Tapi bila majikan sudah tahu, yang union sudah tahu, pekerja-pekerja ni dibawa masuk kerja tanpa dibagi tahu dengan kesatuan, dia orang sudah mula risau. Dan Gomindasamy cuba membawa isu ini ke perhatian majikan Silverstone. Sebagai kesatuan, kita pun ada kita punya hak menjaga kebajikan pekerja, keselamatan pekerja. Bila kita bertanyakan kepada majikan menampakkan benda ni sebagai kita mengganggu dia orang punya proses. Sebenarnya bukan kita nak ganggu proses apa-apa. Tapi kesatuan cuma jalankan dia punya tugas, menjaga dia punya ahli. Itu saja. Gomindasamy terpaksa membayar harga tinggi kerana memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja Silverstone. Ikuti bahagian kedua laporan ini yang mengupas bagaimana Gomindasamy dibuang kerja secara tidak adil hanya kerana menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemimpin Kesatuan Pekerja, serta bagaimana PKP diperalatkan untuk menutup mulut Gomindasamy dan pekerja Silverstone.